Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid sihat. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam sesi pembelajaran bersama Cikgu Mirani. Hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru, iaitu Kolam Ikan dan Hasilnya. Buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 50. Mari kita lihat dahulu standard pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 2.2.1 membaca, memahami dan mengenal pasti, 2 Roman isi tersurat dan 3 Roman isi tersirat. Seterusnya kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat 1. Memahami teks, 2. Mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Mari kita lihat dahulu apakah maksud isi tersurat. Isi tersurat ialah isi cerita yang mempunyai maksud yang nyata atau jelas seperti yang terdapat di dalam petikan. Manakala isi tersirat pula ialah sesuatu maksud dan makna ayat yang tidak disampaikan dengan terus terang. Murid perlu memikirkan kesannya. Lebih mudah difahami sekiranya murid membaca keseluruhan petikan. Baiklah, sekarang murid diminta mendengar petikan yang dibaca oleh guru di dalam buku teks muka surat 50. Dengar dan fahamkan. Kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Sekarang, mari cikgu bimbing bagaimana mengenal pasti isi tersurat yang terdapat di dalam petikan. Murid-murid diminta melihat petikan. Terdapat beberapa ayat yang telah cikgu gariskan. Itulah dia isi tersurat. Perenggan pertama dan perenggan kedua sudah ada isi tersuratnya. Kita lihat perenggan yang ketiga. Isi tersuratnya ialah melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Manakala perenggan keempat, isi tersuratnya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Seterusnya, murid-murid diminta melihat jadual. Cikgu sudah lengkapkan dengan isi tersurat dan isi tersirat. Sebagaimana yang kita tahu, isi tersurat ada di dalam petikan, manakala isi tersirat kita kena fikirkan maksudnya berdasarkan isi tersurat. Jadi kita lihat perenggan pertama, isi tersurat, mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Jadi isi tersiratnya untuk memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Perenggan kedua, isi tersurat, membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Isi tersiratnya, agar sangkar itu tahan lama. Terlihat isi tersurat perenggan ketiga, melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Isi tersiratnya, cuaca sejuk dan anak ikan tidak panas. Manakala kita lihat perenggan keempat, isi tersuratnya, memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Isi tersiratnya ialah agar ikan akan cepat matang. Seterusnya, murid diminta membuat latihan pengayaan di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 54 dan 55. Murid-murid diminta membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat
serta memadankannya pada ruang yang disediakan. Baik, di sini cikgu telah sediakan skema jawapan untuk memudahkan murid membuat latihan. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu berikan. Terima kasih. Jumpa lagi murid-murid. Bye.